Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Selamat datang kepada para penonton, para hadirin sekalian berserta ahli panel yang sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita sama-sama berkongsi maklumat, berkongsi ilmu untuk sama-sama membentangkan sebuah tajuk yang bakal kita berkongsi bersama insya-Allah. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Selaku saya mewakili penganjur, kami pada malam ini membawakan satu tajuk yang bernama Dasar Apartheid, iaitu penindasan terhadap orang kulit hitam. Baik. Para hadirin sekalian, jika kita singkap kembali sejarah tamadun manusia bermula daripada anak Nabi Adam kan, Habil dan Qabil, seterusnya dalam era dunia Islam, kejatuhan Baghdad, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Di situ kita dapat lihat konflik antara manusia, antara hubungan antara seseorang manusia dan manusia yang lain, antara masyarakat tu tak dapat lari. Di sana mesti ada masalah kan, mesti ada masalah dan tak dapat tidak kita perlu mempelajari etika dalam pentadbiran, etika ataupun dalam pergaulan kita kan antara satu sama lain. Baik. Pada malam ini, fokus yang kami bawakan untuk para hadirin sekalian adalah salah satu sejarah yang berlaku di negara Afrika Selatan, iaitu dasar apartheid inilah. Baik, insyaAllah sebelum saya serahkan kepada ahli panel, sebelum saya mengemukakan soalan, saya ingin memperkenalkan kepada hadirin berkenaan dengan ahli panel satu persatu. Baik. Ahli panel yang pertama yang bernama Muhammad Faris Akmal bin Aziz, seorang pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau adalah antara pensyarah yang mengajar subjek sains politik. Dan seterusnya, ahli panel yang kedua, nama yang tidak asing lagi, Dr. Taqiyuddin bin Hassan, seorang penganalisis politik yang seringkali menganalisis isu semasa yang terutama sekali berkaitan dengan politik tanah air dan luar negara. Seterusnya, kita beralih kepada panel yang ketiga, saudara Zul Ikhwan, seorang penulis buku. Beliau pernah menulis buku yang bertajuk Biografi Mandela, iaitu salah seorang tokoh yang orang kata terkemukalah dalam dunia ni, dalam era dalam arena politik dan sebagainya lah, khususnya di negara Afrika itu sendiri. Dan yang terakhir, ahli panel kita ialah Puan Fatin Nur Atirah binti Ibrahim, seorang wartawan yang seringkali membuat liputan yang berkaitan dengan isu semasa, khususnya yang berkaitan dengan politik dan isu-isu global lah. Baik, insyaAllah tanpa berlengah masa, saya pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Dr. Muhammad Faris Akmal. Bolehkah Doktor boleh ceritakan berkenaan dengan pengenalan dasar apartheid ni apa? Sejarah dia, latar belakang dia apa, insyaAllah. Dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Akmal bin Aziz. Nombor metrik I21105237. Pada hari ini saya akan membuat pengenalan dasar apartheid. Yang pertama, apartheid bermaksud penyisihan dalam bahasa Afrika. Di Afrika Selatan, apartheid merujuk kepada pemisahan kaum kulit putih dari kaum bukan kulit putih. Yang kedua, dalam dasar apartheid, kaum bukan kulit putih, terutamanya kaum kulit hitam, dianggap sebagai lebih rendah
dan diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, dasar ini telah dilaksanakan dalam beberapa siri undang-undang perkauman di Afrika Selatan antara tahun 1948 hingga 1991. Pada 1950, Akta Pendaftaran Penduduk menghendaki semua penduduk Afrika Selatan untuk diklasifikasikan kepada 3 kumpulan, yakni putih, hitam, orang Afrika atau berwarna darah campur. Dan yang terakhir, dasar apartheid akhirnya dimansuhkan pada 1994 apabila Nelson Mandela menjadi Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Okey. Terima kasih kepada Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Faris Akmal atas penjelasan berkenaan dengan pengenalan apa itu dasar apartheid. Dia punya maksud definisi dia, apa itu dasar apartheid, pengasingan antara orang kulit putih, orang kulit hitam dan sebagainya. Baik, seterusnya soalan yang kedua. Saya beralih kepada ahli panel yang kedua, iaitu Dr. Muhammad Taqiyuddin. Arif, okey tak tu? Okey. Terima kasih kepada saudara Faris Akmal, kepada Dr. Faris Akmal atas penjelasan berkenaan dengan sejarah apartheid dan latar belakang definisi apartheid, penjelasan berkenaan dengan pengasingan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam dan sebagainya. InsyaAllah. Saya beralih kepada ahli panel kedua, Dr. Muhammad Taqiyuddin. Baik. Berdasarkan apa yang diterangkan oleh Dr. Faris tadi berkenaan dengan sejarah dasar apartheid ini, boleh kita tahu tak apa yang kesan-kesan yang berlaku ke atas masyarakat, khususnya orang kulit hitam ni? Dipersilakan untuk menjawab. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah, syukur kita berdahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama mendengarkan ataupun boleh digelar sebagai majlis ilmu, walaupun apa yang diutara ataupun dicakap itu hanyalah sedikit sahaja. Okey, kalau kita lihat daripada segi kemanusiaan, dasar apartheid ini lebih memberikan kesan negatif berbanding kesan yang baik itu sendiri. Okey, dapat saya bagi 3 poin, yakni yang pertama adalah resis dapat mengancam kestabilan politik dan keamanan negara. Okey, hal ini dapat dilihat dalam apartheid sendiri akan berlakunya kesan resis, yakni seperti sekarang dapat kita lihat di mana kalau kita nampak orang yang berkulit hitam, kita akan mengelarnya sebagai negro. Itu adalah resis lah kan, dengan seperti mana kalau kita tengok contohnya sekarang ni dalam era pertandingan seperti bola sepak, kalau kita dapat lihat kan, yang mana ada setengah pemain yang berkulit hitam digelar oleh penyokongnya sendiri sebagai monyet dan misalnya sebagai hitam dan sebagainya. Itu adalah sebuah resis lah, dan sebenarnya resis ini dapat mengancam kestabilan dan keamanan negara kerana akan menyebabkan berlakunya sedikit huru-hara dalam sebuah negara itu. Seperti mana yang dapat kita lihat di luar negara, misalnya berlakunya seperti rusuhan besar-besaran yang mana kadang-kadang pihak tentera ataupun pihak kerajaan itu sendiri tidak mampu membendungnya. Seperti mana yang kita lihat di Malaysia, hanya yang paling besar yang boleh kita lihat hanyalah perhimpunan sahaja. Tetapi di sini kita tidak melihat rusuhan seperti negara lain yang mana berlakunya kekecohan di merata tempat. Okey, yang kedua pula adalah mengenai dengan pendidikan. Pendidikan cuma diberikan pada sebelah pihak sahaja
dengan keperluan yang sepenuhnya. Dasar peta ini dapat kita lihat bahawa dia membeza-bezakan taraf pendidikan antara satu sama lain, yakni dengan orang yang berkulit putih ataupun orang berkulit hitam ataupun orang berkulit lain dan sebagainya. Kalau kita dapat lihat orang yang berkulit putih misalnya, dia akan dihantarkan ke sekolah yang berada di bandar, ke sekolah-sekolah yang mewah yang mempunyai guru-guru yang baik. Manakala dalam dasar peta ini bagi pelajar yang berkulit hitam, mereka akan dihantarkan ataupun memang akan sekolah di kampung mereka sendiri dengan tiada kemudahan, tiada guru. Macam mana kita nak keluarkan seorang guru yang baik daripada kawasan kampung jikalau daripada awal itu sendiri pelajar-pelajar itu tidak diberikan pendidikan yang baik. Jadi di situ dapat kita lihat bahawa resis dalam peta ini melalui pendidikan dapat dilihat mereka membezakan antara orang kulit putih serta kulit hitam. Okey, yang ketiga adalah hubungan sosial antara sesama manusia kerenggang dan mempunyai perbezaan darjat antara satu sama lain. Okey, dapat dilihat bahawa apabila berlakunya dasar peta ini, perbezaan darjat sudah pasti akan berlaku, di mana orang kulit putih akan sentiasa berada di atas orang kulit hitam. Kalau kita lihat di mana kalau pada satu ketika dahulu di Afrika Selatan misalnya, kita dapat lihat andai macam contoh di suatu kawasan pejabat di mana dibahagikan orang kulit putih akan diberikan pekerjaan yang mewah, yakni mungkin dia di bawah aircon dan sebagainya. Manakala orang kulit hitam akan disuruh apa? Akan disuruh seperti duduk di bawah panas, seperti kerja yang dapat kita lihat sekarang ni, seperti kontraktor misalnya, buruh kasar dan sebagainya. Jadi hubungan sosial tu tidak berjalan dengan baik, dan apabila benda tu dipupuk dari awal, maka manusia akan merasakan, yakni orang yang berkulit putih akan sentiasa merasakan bahawa mereka lebih mulia daripada orang yang berkulit hitam. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, hati manusia tu semua sama je, warna merah. Walaupun dia kulit hitam ke, dia kulit putih ke, tapi hati manusia sentiasa sama warnanya. Jadi ya, itu saja dapat saya huraikan berkenaan dengan kesan negatif yang berada dalam dasar peta ini. Sekian daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Taqiyuddin atas penjelasan berkenaan dengan kesan ataupun implikasi apabila dasar peta ini diimplementkan ataupun dipraktikkan di Afrika Selatan itu. Baik. Satu poin yang menarik yang saya ingin ambil daripada penjelasan daripada Dr. Taqiyuddin tadi berkenaan dengan kestabilan politik dan keamanan negara. Bila mana satu negara itu dia tak stabil, dia punya kestabilan politik ataupun keharmonian negara antara masyarakat tu bergaduh dan sebagainya, dia akan mengakibatkan kesan-kesan yang lain seperti kemelesetan ekonomi, isu keselamatan kan, perlunya ada diwujudkan darurat dan sebagainya yang pernah berlaku di Malaysia, di tanah air kita sendiri pun. Baik, dan itulah betapa pentingnya kestabilan politik, keamanan negara dan pentadbiran yang baik bagi mewujudkan sebuah masyarakat ataupun negara yang lebih sejahtera dan aman lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada panel yang ketiga, Saudara Zul Ikhwan. Okay, slide boleh. Okay, baik, terima kasih kepada ahli teknikal, AJK Teknikal, terima kasih. Baik, untuk ahli panel kita yang ketiga, soalan saya, apakah perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam isu apartheid ini? Yang kita sedia maklum, Nelson Mandela ini adalah satu-satunya sosok tubuh yang memang sinonim lah. Bila kita sebut apartheid je, memang tak lari lah, memang apartheid Nelson Mandela. Baik, siapa itu Nelson Mandela dan apa yang dilakukan untuk rakyat Afrika Selatan? Okey, silakan Saudara Zul Ikhwan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Ikhwan Mizwari. Okey, seterusnya insyaAllah saya akan menerangkan ataupun memberikan sedikit pengenalan tentang siapakah itu Nelson Mandela dan juga apakah peranan dia dalam tajuk kita ni, iaitu dasar peta ini. Seperti mana yang kita tahu, Nelson Mandela ni beliau merupakan pemimpin pergerakan kebebasan
yang telah pun dijadikan inspirasi oleh jutaan manusia di dunia. Perjuangan panjangnya ini memimpin gerakan untuk menumbangkan pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Seperti mana kita tahu, memang Nelson Mandela ni dia lah satu-satunya manusia di Afrika Selatan yang orang kata dia berusaha untuk menumbangkan pemerintahan apartheid ini. Disebabkan dia nak menumbangkan apartheid ini, dia pun telah dipenjara selama 27 tahun oleh rejim kulit putih ni, oleh bangsa kulit putih ni yang berkuasa pada masa itu. Sehingga kan Nelson Mandela ini dia digelar sebagai tahanan politik yang paling terkenal di dunia. Maksudnya ketika itu antara politik di dunia ni, dia antara yang paling terkenal yang ditahan ketika masa itu. Okey, jadi saya akan pergi pada poin saya yang pertama, iaitu komitmen Nelson Mandela. Nelson Mandela ni dia bertambah kuat untuk berpolitik tu dalam orang kata persatuan ANC setelah kemenangan pilihan raya pada tahun 1948, iaitu daripada Parti Nasional yang dikuasai oleh Afrikan. Dan seterusnya pada tahun berikutnya, ANC ni dia orang mengadakan rancangan yang bernama ANCYL untuk mencapai kewarganegaraan penuh bagi semua orang Afrika Selatan melalui boikot, mogok, ketidakpatuhan sivil dan kaedah-kaedah lain tanpa kekerasan. Jadi poin ini kita boleh tahu bahawa Nelson Mandela ni dia berjuang tu dalam keadaan harmoni. Dia tak ada orang kata nak menggunakan kekerasan supaya semua bangsa, semua agama ni sama level. Seterusnya pada 5 Disember tahun 1996, Mandela dan juga 155 aktivis lain ditangkap. Jadi sewaktu diorang tengah buat kempen ataupun dalam proses untuk diorang capai target diorang ni, diorang telah pun ditangkap dan dibawakan ke muka pengadilan atas sebab faktor khianat. Jadi yang pada masa itu yang berkuasa adalah kulit putih kan. Jadi diorang ni ditangkap atas sebab khianat. Seterusnya pada tahun selepas itu, polis melepaskan tembakan. Ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi di kota Sharpeville yang menewaskan 69 orang kerana panik, kemarahan dan juga rusuhan yang melanda negara itu setelah pembantaian itu. Dan seterusnya disebabkan orang kata ada orang kulit hitam ni yang menunjuk perasaan, jadi pemerintah apartheid ini melarang penubuhan ANC dan PAC yang telah diwujudkan oleh Nelson Mandela. Okey, seterusnya poin yang kedua adalah bagaimana Nelson Mandela ini dia boleh jadi sebagai salah seorang presiden Afrika Selatan ketika itu. Setelah pun macam saya cerita tadi, Nelson Mandela ini dia telah pun ditangkap atas faktor khianat. Jadi setelah Nelson Mandela ini mencapai kebebasan, dia telah memimpin semula organisasi ANC ni, dan dalam rundingannya dengan Parti Nasional yang memerintah dan pelbagai organisasi politik Afrika Selatan yang lain untuk mengakhiri apartheid ini dan penubuhan pemerintahan berbilang kaum. Jadi setelah Nelson Mandela ini bebas, dia teruskan perjuangan dia tidak putus asa. Dia terus membuat lagi organisasi yang mempunyai target yang sama kan? Adalah masing-masing tu nak mengakhiri dasar apartheid ini. Dan juga Mandela ini juga dia menubuhkan Suruhanjaya Kebenaran dan Pendamaian untuk menyiasat asasi manusia dan pelanggaran politik yang dilakukan oleh penyokong dan penentang apartheid antara tahun 1960 dan 1994. Jadi Mandela ini dia menubuhkan lagi dan banyak beliau menubuhkan Suruhanjaya supaya diorang dapat mengatasi dasar apartheid ini. Seterusnya pada tahun 1996, Mandela ini beliau mengetuai perlembagaan Afrika Selatan yang baru yang bertujuan untuk melarang ataupun peraturan majoriti dan melarang diskriminasi terhadap minoriti termasuk orang kulit putih. Jadi orang kata faktor utama diorang menubuhkan persatuan ini adalah untuk memberikan hak yang sama rata.
Dan juga Nelson Mandela ini dia membentuk Kerajaan Perpaduan Nasional yang berbilang kaum dan isytiharkan negara ini sebagai negara pelangi yang damai dengan dirinya dan dunia. Jadi dengan adanya Nelson Mandela ini, kita boleh tengok Afrika pada waktu ni tidak lagi ada dasar apartheid ini. Jadi masing-masing orang kata seperti mana yang Nelson Mandela tubuhkan Kerajaan Perpaduan Nasional ni yang bermaksud negara itu mempunyai berbagai bilang kaum. Dan dia juga mengisytiharkan negara ini sebagai negara pelangi yang damai. Okey, seterusnya tahun-tahun akhir dan warisan Nelson Mandela. Okey, poin saya yang terakhir adalah di saat-saat penghujung orang kata perjuangan Nelson Mandela ini, setelah lama dia memegang jawatan dan akhirnya dia meninggalkan jawatan tersebut. Tetapi dengan sifat orang kata bersemangat dalam politik ini dan untuk menegakkan kebenaran ini, Nelson Mandela ni dia tetap menjadi juara setia untuk keamanan dan keadilan sosial di negaranya sendiri dan di seluruh dunia. Maknanya Nelson Mandela ni bukanlah orang yang dia bukan nak negara dia je yang okey. Jadi dia nak negara orang lain pun ikut cara dia. Sebab dia ni lebih orang kata mementingkan keharmonian. Seterusnya pada tahun 2002, Mandela menjadi penyokong vokal mengenai program kesedaran dan rawatan AIDS dalam budaya di mana wabak itu ditutup dengan stigma dan kejahilan. Pada tahun 2009, PBB iaitu Persatuan Bangsa Bersatu mengisytiharkan 18 Julai sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Dan disebabkan orang kata betapa ketokohannya Nelson Mandela ini, sampaikan PBB pun diorang mengisytiharkan 18 Julai itu sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Maknanya memang tak salah lah kita nak katakan Nelson Mandela ni dia satu-satunya tokoh politik yang orang kata memerangi dasar apartheid. Jadi yang terakhir, Nelson Mandela ini akhirnya meninggal dunia pada 5 Disember 2013 akibat jangkitan paru-paru yang berulang. Jadi setelah meninggalnya Nelson Mandela ini, sampai situ sajalah perjuangan beliau. Tak semua orang yang boleh jadi macam beliau, tetapi kita boleh mencontohi betapa semangat juangnya beliau ini dalam menentang dasar apartheid ini. Okey, setakat itu saja pencerahan yang boleh saya bagi. Kembali semula kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Zul Ikhwan atas penjelasan yang begitu detail berkenaan dengan siapa Nelson Mandela ni. Kita dapat lihat bahawa di awal beliau melangkah ke arena politik ini, dia terus berusaha dengan seikhlas hati tanpa ada rasa dendam. Sebab kalau kita lihat balik apa yang diterangkan oleh saudara Ikhwan tadi, Nelson Mandela ni dia berjuang atas apa nilai yang harmoni lah. Dia tak ada rasa dendam. Bila dia jadi presiden pun dia tak berdendam dengan orang kulit putih dan sebagainya. Okey, seterusnya saya pergi kepada ahli panel yang terakhir, saudari Fatin Atira. Apakah usaha yang dibawa oleh tokoh-tokoh politik di Malaysia, di tanah air kita terhadap isu ini? Boleh ceritakan? Terima kasih kepada moderator Abdullah Arif. Nama diberi Fatin Nur Atira binti Ibrahim. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit demi sedikit usaha Dr. Mahathir dalam menentang dasar apartheid. Setelah munculnya Dr. Mahathir di persidangan Commonwealth Nasser Bahamas pada tahun 1985, desakan terhadap penghapusan dasar apartheid ini semakin kemuncak. Kemunculan Dr. Mahathir telah menambah tekanan kepada pihak Afrika Selatan dan Britain. Pengaruh beliau terselah apabila Malaysia menjadi hos persidangan Commonwealth pada tahun 1985 dengan memberi penekanan lebih kepada keengganan Britain untuk bersama Commonwealth mengenakan sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan. Thatcher yang tertekan telah membuat bantahan
dengan mengadakan sidang akhbar selepas kenyataan Kuala Lumpur diumumkan. Walau bagaimanapun, usaha Thatcher gagal untuk mempengaruhi Commonwealth dan Dr. Mahathir terus mendesak supaya apartheid benar-benar dihapuskan. Dr. Mahathir dilihat sebagai seorang juara dalam memperjuangkan hak asasi manusia dalam menghapus dasar apartheid di Afrika Selatan dan membebaskan pemikiran dari belenggu penjajah dengan tidak mengikut telunjuk bekas penjajah iaitu Britain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fatin Nur Atira atas penjelasan tadi. Di sini kita dapat lihat tokoh politik tanah air kita tak terkecuali lah dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Afrika Selatan, khususnya kepada orang kulit hitam yang berkaitan dengan dasar apartheid inilah. Baik. Okey. Apa yang dapat kita simpulkan pada webinar kita pada malam ini berkenaan dengan isu dasar apartheid ini, dalam konteks hubungan etnik, dasar apartheid ni dapat kita klasifikasikan ia sebagai segregasi yang tak rela. Segregasi ni apa? Segregasi ni ialah satu proses sosial yang menyebabkan individu ataupun kumpulan sosial tertentu terasing daripada individu atau kumpulan yang lain. Seterusnya menyebabkan interaksi yang sedikit atau tiada interaksi antara mereka. Benda ni kita dapat lihat berlaku dalam dasar apartheid ni apabila berlaku pengasingan macam yang diterangkan oleh Dr. Taqiyuddin tadi. Pendidikan untuk orang kulit putih sahaja, orang kulit hitam terpinggir dan sebagainya. Benda ni akan secara tak langsung akan berlakunya diskriminasi dan sebagainya. Baik. Sekadar itu penjelasan yang dapat kita simpulkan pada malam ini. Merdu bertingkah, alunan suara, kadang tak sedar, tersilap kata. Andai terlanjur, patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Baik, saya mohon maaf daripada saya wakil daripada penganjur serta para ahli panel. Memohon maaf kepada para hadirin sekalian yang menonton. Sekiranya berlaku kesilapan dan sebagainya, harap dimaafi. InsyaAllah semoga kita berjumpa di lain kali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.